Sementara mengisi masa rehat dari FPL, rakan FPL hadir dengan video fantasi World Cup Qatar 2022. Jika anda ingin terus berehat dari FPL, abaikan video ini. Namun jika anda ingin mengubati ketagihan berfantasi, rakan FPL sedia menjadi pendamping anda. Dengan kata itu, mari kita lihat fokus fantasi kali ini. Berikut ialah formasi pasukan fantasi yang dibenarkan oleh sistem. Ianya sama seperti FPL di mana anda perlu berakhir dengan formasi minimum 3 pertahanan dan minimum 1 penyerang. Anda tidak boleh memiliki hanya 1 atau 2 pertahanan ataupun bermain tanpa penyerang. Terdapat had pemain yang boleh anda miliki dari setiap negara untuk pasukan fantasi anda. Untuk peringkat kumpulan, 3 pemain dari 1 negara. Peringkat 16 terbaik, 4 pemain dari 1 negara. Suku akhir, 5 pemain dari 1 negara. Separuh akhir, 6 pemain dari 1 negara. Dan pada perlawanan akhir, 8 pemain maksima dari 1 negara. Terdapat 2 jenis pertukaran pemain pada fantasi World Cup Qatar kali ini. Pertama ialah pertukaran manual. Berbeza dengan FPL, anda boleh membuat pertukaran pemain kesebelasan utama dengan pemain simpanan anda. Dengan syarat, perlawanan pemain simpanan anda tadi masih belum berlangsung. Mari kita lihat. Di dalam satu matchday akan terbahagi 4 hari perlawanan semasa peringkat kumpulan. Sebagai contoh, jika anda memiliki Harry Maguire dan beliau tercedok pada hari pertama, anda boleh menukarkan Maguire dengan mana-mana pemain dari perlawanan berikutnya. Sebagai contoh, anda memiliki De Bruyne yang bakal bermain pada hari ketiga, maka anda boleh meletakkan Maguire di bangku simpanan dan memasukkan De Bruyne menjadi pemain kesebelasan utama anda yang baharu. Namun perlu diingatkan, anda boleh menukar pemain yang masih belum bermain sahaja. Kedua ialah pertukaran secara automatik, tetapi dengan syarat anda tidak membuat walau satu pun pertukaran manual sepanjang matchday berlangsung. Pertukaran ini sama seperti FPL di mana selepas tamat sahaja sesuatu matchday, jika terdapat pemain anda yang tidak bermain, maka sub pertama dan seterusnya akan dibawa masuk secara automatik bagi menggantikan pemain tersebut. Susunan hierarki pemain simpanan adalah sama seperti susunan pemain simpanan di FPL. Bukan pemain sahaja yang boleh ditukar ganti, malah kapten juga boleh anda tukarkan kepada pemain lain. Namun dengan syarat, pemain yang ingin dijadikan kapten baharu anda perlulah belum bermain di dalam matchday tersebut. Sebagai contoh, anda melantik Kane sebagai kapten dan beliau tercedok pada hari pertama. Anda boleh menukarkan kapten kepada Messi pada hari kedua sekiranya anda memiliki penyerang kebangsaan Argentina ini. Bukan sahaja disebabkan tercedok, jika anda merasa perlawanan seterusnya ada pemain yang boleh lebih cemerlang, anda juga boleh bertukar kapten pemain perlawanan seterusnya. Di dalam contoh ini, De Bruyne akan bermain pada hari ketiga dan sekiranya anda tamak, anda menukar kapten lagi pada hari keempat kepada Neymar. Risikonya adalah tanggungjawab sendiri. Andai kata Neymar pada hari terakhir matchday tercedok, anda tidak boleh kembali melantik kapten perlawanan yang sudah lepas. Bak kata pepatah, orang tamak selalu rugi. Oleh itu, fikir-fikirkan. Fantasi World Cup Qatar kali ini membawakan elemen booster. Ianya seperti chips di dalam FPL. Booster yang pertama ialah wildcard. Anda boleh melakukan perpindahan tanpa had pada mana-mana matchday kecuali pada matchday 1 dan pusingan 16 terbaik. Ini adalah kerana pada kedua-dua matchday tersebut anda akan diberikan kemudahan unlimited transfer, iaitu perpindahan tanpa had. The 12th Man. Chip ini sangat unik dan belum pernah digunakan dalam mana-mana permainan fantasi yang lain. Booster ini membenarkan anda memilih mana-mana pemain ke-12 untuk menambah mata pasukan anda. Tetapi bersyarat, pemain ini tidak boleh ditukarkan, dikaptenkan dan dijual sebaik saja anda mengaktifkan butang booster ini. Apa yang menarik, anda boleh mendapatkan mana-mana pemain berpotensi tanpa had kekangan bajet. Bukan itu sahaja, tiada juga kekangan kuota.
Sebagai contoh, jika anda telah sedia ada 3 pemain England, anda boleh menambah seorang lagi pemain England di dalam pasukan anda. Teruja bukan? Power Captain ialah booster yang akan membantu anda memilih kapten mata paling tinggi di kalangan 15 pemain pasukan anda. Hal ini dilakukan secara automatik oleh sistem. Anda tidak perlu stres berfikir ketika menggunakan booster ini. Hanya klik dan aktifkan Power Captain dan tunggu sahaja hasilnya. Untuk free transfer dan perpindahan, anda akan diberikan perpindahan tanpa had sebelum match day 1, 2 free transfer sebelum match day 2, 2 free transfer lagi sebelum match day 3, perpindahan tanpa had lagi sebelum pusingan 16 terbaik, 4 free transfer sebelum suku akhir, 5 free transfer sebelum separuh akhir dan 6 free transfer sebelum perlawanan akhir. Namun diingatkan, hanya 1 free transfer sahaja yang boleh dibawa ke match day berikutnya. Ini bermakna anda hanya boleh memiliki 3 free transfer sahaja maksimum pada peringkat kumpulan. Perpindahan lebihan dari kota akan ditolak 3 mata. Perpindahan yang telah disahkan juga tidak boleh dikembalikan. Namun peringatan mesra, free transfer pada match day 3 yang tidak digunakan akan lebur begitu sahaja kerana pada pusingan 16 terbaik, anda akan diberikan unlimited transfer. Untuk peraturan umum pengiraan mata bagi semua posisi pemain, penampilan 60 minit 1 poin, umpanan gol ataupun assist 3 poin, kad kuning tolak 1 poin, kad merah tolak 2 poin, gol sendiri tolak 2 poin, mendapatkan penalti 2 poin dan menghadiahkan penalti kepada pihak lawan tolak 1 poin. Bagi penjaga gol, 5 poin untuk penampilan tanpa bolos selama 70 minit di dalam padang. Bolos gol pertama hilang mata tanpa bolos, namun gol yang dibolosi selepas itu akan ditolak 1 poin bagi setiap gol. Menjaringkan gol pula 9 poin, menyelamatkan penalti 3 poin dan setiap 3 tepisan ataupun save akan mendapat 1 poin. Bagi pertahanan, mata tanpa bolos 5 poin, bolos gol pertama hilang mata tanpa bolos dan gol yang dibolosi selepas itu akan ditolak 1 poin bagi setiap gol. Jaringan gol yang dibuat pertahanan akan dihadiahkan 7 poin. Bagi perancang, mata tanpa bolos 1 poin, jaringan gol 5 poin, setiap 3 bentesan ataupun tackle 1 poin, serta setiap 2 hantaran kunci ataupun key pass 1 poin. Bagi penyerang, jaringan gol 5 poin sama seperti perancang dan setiap 2 percubaan tepat ataupun shoot on target akan dihadiahkan 1 poin. Apa yang menarik dalam Fantasi World Cup Qatar kali ini, waktu deadline untuk mengedit pasukan anda tidak seperti FPL. Deadline ataupun game log untuk setiap game week adalah sebelum sepak mula perlawanan pertama setiap match day. Jika FPL, deadline adalah 1,5 jam sebelum sepak mula perlawanan pertama setiap game week. Oleh itu, anda berpeluang untuk melihat line up kesebelasan utama kedua-dua pasukan perlawanan awal tersebut. Menarik bukan? Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.